Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Fadil Ustaz Azhan, warga Kota Raja, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pagi ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya, diberinya lagi kita kesempatan untuk berada di dalam kompleks Kota Raja ini, semata-mata dengan tujuan untuk mendapat ilmu yang boleh kita manfaatkan dalam hidup kita. Mudah-mudahan itu dengan ilmu yang ada, apa perlakuan kita, apa tindakan kita, apa aktiviti kita adalah berjalan dengan keredaan Allah SWT. Kita buat sesuatu yang Allah redha saja, yang Allah suka saja, dan dapat kita meninggal perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu mudah-mudahan Allah akan beri kita sifat takwa. Bila kita memiliki sifat takwa, barulah ada jaminan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Hidup dalam dunia ni kita kena cari bekalan. Bekalannya bukan nasi lemak, bukannya bihun, bukannya mie goreng, bukannya duit. Bekalan yang nak kita cari ialah sifat takwa. Ya, banyak kali dah saya sebut di sini, takwa itulah sifat yang nak kita cari, bekalan yang nak kita cari. Karena firman Allah, wa tazawwadu, kata Allah, dan carilah oleh kamu akan bekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sebaik-baik bekalan yang nak kamu cari ialah sifat takwa. Bila takwa, baru dijamin keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Di dunia pun Allah jamin. Apa firman Allah? Wallahu waliyul muttaqin, kata Allah. Allah menjadi pembela kepada orang-orang yang bertakwa. Rezeki orang bertakwa itu juga dijamin oleh Allah SWT. Ya, Allah jadi majikan dia. Dia makan gaji dengan Tuhan, dijamin oleh Allah Taala. Ya, ini semua orang hafal ayat ni. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Taala, Allah akan beri dia jalan keluar. Maksudnya Allah selesaikan masalah dia. Apa saja masalah dia, Allah tolong selesaikan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah beri dia rezeki dari sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada dengan syarat takwa, ya. Bergantung penuh kepada Allah SWT. Contoh yang depan mata kita, Kota Raja ni lah. Nah, itu contoh di hadapan mata kita. Dulu Kota Raja ni mana rupanya? Hutan dibangunkan oleh orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertawakal, yang bergantung penuh kepada Allah SWT. Sekarang ni sudah ada satu komplek, sudah ada surau yang begitu indah. Yang begitu apa? Maintenance pula bukan senang ni. Elektrik aja sebulan berapa ribu. Tapi kalau dia bertakwa, Allah bantu, insya-Allah. Jadi kita mau itu juga. Kalau hendakkan bantuan Allah Taala, hendakkan sumber dari Allah Ta'ala yang kita tak tahu dari mana datangnya, ada aja Allah bagi, kerana Allah tu perbendaharaan yang amat luas.
Wallahu wasi'un alim, kata Allah. Allah itu perbendaharaannya amat luas dan Allah Maha mengetahui. Dan Allah tahu masalah-masalah hamba-Nya. Kalau dia bertakwa, Allah bantu. Itu di dunia ini. Di akhirat pun Allah jamin keselamatan orang yang bertakwa. Apa kata Tuhan dalam Quran? Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu sentiasa berada di makam yang selamat, darjat yang selamat, kedudukan yang selamat. Di mana selamatnya? Fi jannatin wa uyun. Fi jannah tu, ya, artinya dalam syurga. Dalam syurga itu selamatlah. Dalam syurga itu mana ada ketakutan, mana ada kebimbangan, mana ada kesusahan, mana ada kedukecitaan. Dan dalam syurga itu ada apa? Ada air-air yang berpancutan. Ada air pancut dalam syurga, tahu? Cantik ke dah? Cantik ke dah air pancut tu? Punya cantik. Air pancut dalam dunia ni pun cantik. Ya tak? Tak percaya pergi tengok depan rumah lama Menteri Besar. Rumah Menteri Besar, rumah lama tu ya, depan tu ada orang nampak. Ada air pancut itu. Dengan warnanya kuning ke merah ke biru ke, punyalah cantik. Itu dunia ni. Di akhirat tu lagi cantik. Tak dapat nak digambarkan. Kerana kecantikan dalam di akhirat tu tak pernah dilihat oleh manusia. Tak pernah mata kita tengok. Ya. Dalam hadis apa kata Nabi? A'dadtu li ibadi, itu hadis qudsi tau. Hadis qudsi. Hadis qudsi itu artinya firman Allah Taala, tapi bukan Quran. Ya. Mesejnya dari Allah Taala, tapi susun kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hadis qudsi. Apa kata Allah? A'dadtu li ibadi, aku sediakan untuk hamba-hambaku. Dengan syarat dia diiktiraf sebagai hamba-hamba. Diiktiraf Allah sebagai hamba-hambanya. Jadi orang yang diiktiraf Allah sebagai hamba-hambanya, fiha, di dalamnya, dalam syurga itu. A'dadtu li ibadi fiha, aku sediakan untuk hamba-hambaku di dalamnya ma la ainur ra'at, sesuatu yang tak pernah terlihat oleh mata. Mata tak pernah tengok cantiknya, menawannya, menariknya, hebatnya, tak pernah mata tengoknya. Siapa kata dia pernah tengok kecantikan syurga tu, sembarang je. Yang ada tengok hanya Nabi saja. Manusia biasa begitu ni tak tengok. Cuma kita boleh bayang-bayang saja ya, kecantikan. Bayang pun tak boleh. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Dan juga sesuatu yang tak pernah terdengar oleh telinga. Telinga tak pernah dengarnya, merdunya, lazatnya, sedapnya. Tak pernah kita dengar itu punya suara. Ya, sehingga kenapa? Daun-daun yang bergeseran ditiup oleh angin itu mengeluarkan bunyi lebih merdu daripada tiupan saksofon apa? Kasim Selamat. Lebih merdu daripada gesekan biola Hamzah Dolmat. Lebih merdu daripada suara siapa? Siti Nurhaliza dan sebagainya. Tak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tak pernah terlintas, tak pernah dibayang oleh hati kita. Begitu hebatnya syurga itu. Ndak kita nak syurga? One more time. Ndak kita tak nak syurga? Atau kena jadikan diri kita tu orang-orang yang bertakwa. Ya? Kalau ndak, kalau tak ndak tak apa dah. Kalau nak neraka tak apa, lantaklah kata dia aku sampai masuk neraka. Itu go ahead. Buat dah. Terpulang kepada diri masing-masing. Kalau nak syurga, kena berbuat, menunaikan segala yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Itu takwa. Baru dijamin syurga. Jadi kita tak kena jadikan diri kita ni orang yang bertakwa. Ya. Allah perintahkan banyak kali dalam Quran. Ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih, kata Allah. Jadilah kamu orang yang bertakwa, bersungguh-sungguh takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati dulu sehingga kamu menjadi orang Islam yang sebenar-benarnya. Jadi mari kita sama-sama berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya kena ada ilmu. Kalau ada ilmu baru kita boleh bertakwa. Macam mana nak semayang tu takwa, kena ada ilmu semayang. Macam mana nak berniaga, kena ada ilmu berniaga. Kena ada apa? Kena akhlak yang baik, kena ada ilmu akhlak, kena tahu sifat-sifat mahmudah dan sifat mazmumah, macam mana nak jaga akhlak. Itu cara kita nak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jaga iman kena beriman. Kena jaga iman tu. Nak jaga iman ada 3 perangkat, ada 3 proses. Yang pertama dia panggil takhalli.
Takhalli itu artinya membuang sifat-sifat mazmumah. Yang kedua dipanggil tahalli. Tadi kha ini ha, tahalli. Artinya memasukkan sifat-sifat mahmudah. Buang sifat mazmumah, masukkan sifat mahmudah, baru datang tajalli. Tajalli dari Allah. Allah bagi. Rasa hati itu, rasa takutkan Allah Taala, rasa gerun kepada Allah Taala, rasa kehebatan Allah Taala, rasa kekuasaan Allah Taala, rasa kesempurnaan Allah Taala, itu tajalli. Tapi proses itu sebelum itu nak ada takhalli dan takhalli. Bila ada dua tu, Allah anugerahkan tajalli kepada kita. Mudah-mudahan dapat rasa itu ya. Saya ni bukan ada rahsia lagi ni. Tapi proses itu mudah-mudahan Allah anugerah kepada kita rasa tajalli itu. Terasa kebesaran Allah Taala. Sebut Allahu Akbar, terasa Allah tu Maha Besar. Sebut Sami Allahu liman hamidah, terasa Allah tu mendengar apa saja yang kita perkatakan. Itu namanya tajalli. Mudah-mudahan sifat tajalli ni Allah anugerah kepada kita. Alright, itu mukadimahnya baru. Pagi ni kita nak sambung pembacaan kita. Ya. Kita masih lagi membicarakan tentang tomak ninah dalam sembahyang. Ya, tomak ninah dalam sembahyang tak habis lagi tu. Sekiranya hati orang itu khusyuk, dan saya khusyuklah seluruh anggotanya. Itu tanda nak khusyuk dalam sembahyang. Khusyuk tu artinya tetap. Kalau dia khusyuk hatinya, anggota pun khusyuk juga. Badannya khusyuk, kepalanya khusyuk, tangannya khusyuk, apa saja. Tak ada bergaru-garu wajah dia dalam sembahyang ya. Itu kita dah baca dulu ni. Dalam kitab saya ni muka 118. Contoh nombor saya tak tahu. Tapi berapa? 132. Jawi ke Rumi? Jawi. Jawi 132. Rumi entah. 124. Rumi 124. Kitab saya ni lama. Masa saya belum kahwin lagi dah ada kitab ni tahu. Bujang lagi. Sekarang ni belum kahwin, tapi lagi belum kahwin lagi. Itu aja. Alright. Udah dia menyolang matian orang saya. Gatem no ustaz ni. Bagi pagi-pagi ni bagi seronok sikit bagi orang sini ni. Berapa orang? 4, 8, 9 orang ni seronok sikit tengok je ya. Dia menyolang matian lantak dia malah. Alright. Dari hadis tadi, ini hadis tadi kita dah baca tu. Lau khusyi'a qalbu hadza la khusyi'at jawarihuhu. Artinya sekiranya hati orang itu khusyuk, nescaya khusyuklah seluruh anggotanya. Hati kita sentiasa nak ingat Allah Taala. Itu khusyuk tu. Sedar kita tu tengah sembahyang. Jangan tengah sembahyang nampak Siti Nurhaliza nyebut pun tak kerti Jangan tengah sembahyang nampak David Beckham, jangan tengah sembahyang nampak Ronaldo. Jangan tengah sembahyang nampak Samsudin. Orang khusyuk tu dia sentiasa ingatkan Allah Taala. Saya dah cerita sini, pernah saya dengar ceramah daripada Datuk Allahyarham Datuk Haruddin. Kenal ke? Ada pernah datang ni Dia kata kalau hendak khusyuk di antaranya paling korang, paling koman, paling kudi, paling koyok, kita semasa takbir intiqalat tu, takbir perpindahan tu, kita sedar kita tengah sembahyang. Kita nak rukuk, kita memang saja nak rukuk. Kita i'tidal, kita saja nak i'tidal, bukan automatik kita sedar. You are aware that you are praying. Itu dia di antaranya. Itu paling koman, paling kudi. Dalam kitab Sirrus Salikin sebutnya apa? Ada 6 perkara kalau nak khusyuk. Yang pertama saya dah cerita sini. Yang pertama namanya at-ta'zim. At-ta'zim artinya membesarkan Allah Taala. Allah saja yang besar. Yang kedua al-haibah, merasakan Allah itu hebat. Rasanya 2 minggu sudah ada saya cerita ni. Saya ni menulis kata tu. Itu yang kedua. Yang tiga namanya at-tafahum. Dia faham apa yang dibaca, apa yang diucapkan itu. Yang keempat al-haya'u, malu. Malu dengan Allah SWT. Al-haya'u. Yang kelima itu
Susunan tak kira ya. Susunan tak kira. Ada 6 tu dah lah. Yang kelima hudurul qalb. Hudurul qalb. Hati itu sentiasa hadir. Sedar bahawa di tengah sembahyang. Dan yang keenam syukur dan alhamdulillah. Syukur dia boleh sembahyang. Alhamdulillah dia boleh sembahyang. Ya, itu 6 perkara. Kalau hendakkan khusyuk dalam sembahyang. Kalau tak ada khusyuk, Allah nak bagi hadiah istimewa. Siapa nak? Hadiah istimewa. Siapa nak angkat tangan? Tak ada hadiah. Apa hadiahnya? Wail. Itu hadiahnya. Wail. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Kata Allah ya. Maka wailah bagi mereka yang sembahyang yang mereka itu lalai di dalamnya. Itu orang tak khusyuk tu lalai. Allah sediakan wail. Wail tu bukan nama neraka tau. Wail tu nama satu lembah dalam neraka Jahannam. Nerakanya Jahannam ada satu lembah namanya wail. Macam mana besarnya, macam mana luasnya? Kalau seekor burung terbang dari tepi ke tepi, memakan masa 500 tahun penerbangan. Itu wail. Disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang lalai dalam sembahyangnya. Ya. Wail juga disediakan Allah bagi orang yang suka mengumpat. Dan bagi orang suka orang yang mengumpul-ngumpulkan harta, membilang-bilang hartanya, itu wail juga. Wail juga disediakan Allah bagi orang-orang yang menipu timbang, menipu sukat dalam perniagaan. Itu dapat wail juga. Fawailul lil mutaffifin allazina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Ya, wa idza kanu dah lupa saya macamnya. Fawailul lil mutaffifin allazina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Dah lupa namanya, dah lupa ni ya. Tu yang burung orang tua. Orang tua ke malupa. Nama orang malupa. Ya. Itu hadis suruh kita khusyuk tetap hati tu. Dari hadis ini dapat kita mengambil kesimpulan bahawa kekhusyukan anggota itu adalah dari khusyuknya hati. Bila anggota khusyuk, anggota yang khusyuk tu datang daripada hati yang khusyuk. Hati yang tetap. Khusyuk tu penting tetap ya. Ingatkan Allah saja. Dan bahawasanya sembahyang itu tidak akan sempurna tanpa khusyuk. Tak sempurna. Ya, setakat mana dapat pahala, setakat mana dia khusyuk itu dapat pahala. Bila dia lalai tak dapat pahala. Bila dia lalai dia dapat dosa. Dia dah habis sembahyang tu dikira mana banyak khusyuk ke banyak lalai. Kalau banyak khusyuk adalah pahala sembahyangnya. Kalau banyak lalai dikira orang tu lalai dalam sembahyangnya. Jadi sebab itu kita kena bersedia nak sembahyang tu ada adabnya. Tuan-tuan dan puan-puan dah tamat di kitab Hidayatul Salikin. Ada adab sebelum sembahyang. Bersedia dengan wuduknya, bersedia dengan suci daripada hadap besar hadap kecilnya, bersedia dengan urusan dunia tu hilang semua tak ada lagi. Ngadap kiblat, pakai menutup aurat dan sebagainya. Itu adab sebelum sembahyang. Bila kita bersedia, baru kita sembahyang ya. Jangan sembahyang ketika tengah tergopoh-gapah. Jangan tergopoh-gapah. Baru lepas tengok TV, baru lepas tengok orang cium. Itu dia pun sembahyang. Allahu Akbar. Dah terbayang nampak orang cium dalam TV. Jadi bersedia. Sebab itu tuan guru saya khabar, kalau nak sembahyang mesti berada di tikar sembahyang 20 minit sebelum waktu. 20 minit sebelum waktu tu berada di tikar sembahyang. Bersedia warm up dulu. Dengan zikir, dengan tahlil, dengan selawat dan sebagainya. Lepas itu bila masuk waktu sembahyang tu baru kita bersedia sungguh-sungguh. Zahir dan batin. Baru dia dapat khusyuk tu. Itu bukan tentu boleh khusyuk tapi ada usaha untuk khusyuk. Berkata para salaf. Salaf apa? Salafus soleh. Para salaf. Ridwanullah alaihim. Mudah-mudahan diredha Allah ke atas mereka. Itu ridwanullah alaihim. Salaf tu artinya salafus soleh. Orang dulu-dulu yang majoritinya soleh-soleh belaka. Dia panggil salaf. Salafus soleh. Orang-orang yang hidup sekitar 300 tahun selepas Rasulullah. Itu dipanggil salafus soleh. Orang salaf tak berkata. Berkata para salafus soleh radhiyallahu
alaihim radhiyallahu anhu alaihim. Mudah-mudahan Allah redha kata mereka. Siapa yang boleh mengesan orang yang berada di sebelah kanannya, orang yang boleh tahu siapa sebelah kanan dia. Sebelah kanan kirinya, sebelah kanan kiri dia tahu, sebelah kanan siapa, sebelah kiri siapa, dia sedar. Sebelah kanan ni Ustaz Azhan, sebelah kiri ni Ustaz Tirmizi umpamanya, ya. Dia sedar. Dia khusyuknya masih terjejas lagi. Ya. Ketika dalam sembahyang orang itu tetap tidak khusyuk, dikira tak khusyuk lagi, ya. Dia sedar sampai depan ni. Sebab itu tuan-tuan, adab antara makmum dan imam ada. Ya, imam kuat suaranya, Allahu Akbar. Makmum bila takbir kuat ke tak? Tak kedengar suara tu, dia dengar diri dia je. Ini dah kadang-kadang di hujung sana tu, Allahu Akbar, tak layan Ibrahim tu ni. Kuat benar. Tambah kalau dia biasa jadi imam, lepas tu dia jadi makmum, dia malah takbir kuat benar, ya. Jadi kita sedar. Selagi sedar tu mana yang tak ada khusyuk lagi tu, ya. Ini kata salafus salih, ya. Jadi tidak khusyuk namanya tu. Seringkali khusyuk dalam sembahyang itu menguasai setengah para salaf. Salafus salih. Ya. Rasul dah itulah khusyuknya. Sahabat-sahabat pun khusyuk juga, salafus salih pun khusyuk juga, ya. Ke peringkat yang menakjubkan. Peringkat yang menakjubkan. Ada ni cicit Rasulullah. Ya, cucu kepada Sayyidina Ali. Namanya Zainul Abidin. Dia tengah sembahyang. Terbakar rumah. Tempat dia sembahyang terbakar. Orang pun riuh lah. Wahai Zainul Abidin. Api, api, api. Dia tak sedar. Udah salam baru dia angkat orang. Dia pun baru sedar. Aku tengah sibuk memikirkan api neraka yang dahsyat. Dia kata tu. Itu kenapa? Sahabat pun begitu juga. Ali macam mana khusyuknya? Dalam satu peperangan, dia dipanah dengan anak panah. Ada yang mengatakan dia betih, ada yang mengatakan dia berikat. Tapi tak kira lah, di mana-mana pun. Tapi dia kena panah lah. Datang sahabat suruh dia semayang. Suruh dia semayang. Tengah semayang tu lah dicabut panah. Tahu? Dia tak sedar. Tak usah akan ngaduh. Tak usah akan menjerit sakit. Berkedip mata pun tak. Bila dia salam, suruh dah panah tu dah tanggal. Padahal tuan-tuan dan puan tak, panah tu bukan macam pisau. Pisau boleh tarik ke situ je. Panah tu mana? Dia ada apa gelon tu? Nak dihonggi-honggi dulu baru boleh cabut je tak? Tahu honggi? Tahu ke honggi-honggi? Baru boleh cabut. Itu panah. Itu Sayyidina Ali. Kita terus akan panah. Nyamuk banyak membatas sembahyang. Dari nyamuk, pok. Batal tak? Itu nyamuk. Kalau datang lipat, ini tok guru saya yang anu dia. Datang lipat, datang dia. Pelan mau ke dekat. Kita tengah sembahyang ni, pelan mau ke dekat. Begitu dekat kita dia pun nganggur ke atas kepala. Kita pun, apa? Patut ke dia kepada imam, kita ni makmum. Dia datang ke kita, dia terangkat kepala, nengok kita. Apa kata kita? Nak berhenti ke nak idak? 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 Macam? Batal tak? Berubah niat batal lah. Itu dah. Itu khusyuk orang dulu berbandingkan khusyuknya kita ni. Saya dah cerita sini barangkali tahu. Ada satu orang. Dia semayang di tepi surau. Tahu dah cerita dah. Rasanya sudah. Dia semayang tepi surau. Dia seorang je semayang dalam lepas jemaah tu, dia seorang di belakang tau. Yang lain tak ada semayang. Bersembang di veranda tu. Macam biasa kita buat begitu lah, ya. Tengah bersembang, dia tengah semayang, tengah orang bersembang tu tiba-tiba lalu konvoi askar. Tahu konvoi askar? Askar tu lalu. Naik terak. Dia lalu rum. Ini tok guru saya cerita ni tau. Saya ni bukan ada model saya pun, model tok guru semua ni tau. Betul. Ya, udah habis betul sangat baru diam. Baru sangat. Ya, orang belakang pun kata, kemana dah askar tu sampai 13 buat terak, kemana agaknya? Dia masa tu, dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Dia pun toleh belakang. Bila pula 13 ni, 14 ni. Mana yang tengah semayang dia bilang 1, 2, 3. Khusyuk ke tak semayang apa tu? Itu semayang saya, betul ya? Bukan tuan-tuan dan puan, semayang saya apa begitu ya? Itu dia. Ini ceritanya. Jadi apa? Salafus soleh tu khusyuk belaka ya. Kebanyakannya lah khusyuk belaka ya. Ada kalanya apabila mereka berdiri semayang atau bersujud, burung datang bertinggi di atas kepala mereka, di atas mereka. Itu salafus soleh tu. Lebih bagi Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kalau dia semayang, burung kobang tu ingat atas kepalanya. Ingatnya apa? Ingat dia burung tu tunggui. Ingat dia burung tu scarecrow ke apa? Yang patung tu ya. Ingat itu. Rupanya dia semayang. Jadi kalau dia bergerak-gerak, hendak ke burung tu singgah. Hendak ke burung tu singgah. Kalau macam orang semayang lah. Ada saya tengok orang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kalau kau itu hendak ke burung tu singgah. Tak hendak ya. Itu mana yang tetap. Ini tidak. Terutama saya lah semayang dulu ya. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kadang-kadang pandai dengan Arab tu. Walahum azabun alim. Tengok kepala saya ni. Walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Batal ke tak? Kenapa batal? 3 gerak berturut-turut batal lah semayangnya. Alright. Ini ada salafus saleh dulu, burung bertinggi atas kepala mereka. Disangkakannya mereka itu tembok atau pokok. Disebabkan mereka terlampau tenang dan khusyuk dan terlalu lama berdiri dan sujud. Lebih-lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berdiri punya lama. Sampai apa? Sampai terjatuh. Sampai bengkak-bengkak kakinya. Kemudian sampai terduduk. Ditanya Aisyah, "Ya Rasulullah, bukankah Rasulullah ini Habibullah, dijamin syurga, yang beria benar teruk-teruk sampai terduduk tengah semayang ni apa?" Lembut dia jawab Nabi ya. Afala an akuna abdan syakura. Apakah aku tak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Dia kena bersyukur ke dia semayang? Itu sebab dia tak sedar. Dia berdialog dengan Allah Ta'ala. Itu orang khusyuk dia, berdialog dengan Allah Ta'ala. Seolah-olah dia bercakap depan Allah Ta'ala. Seolah dia bercakap dengan Allah Ta'ala. Terusah Allah Ta'ala lah, kalau bercakap dengan Sultan ke, boleh ke? Boleh ke bergaru-garu bercakap depan Sultan? Dipanggil Sultan Nazrin Shah ke istana kerana nak sesuatu berita. Kita punya ngadap Sultan tu bergaru. Ampun tuanku, patut datang ni tuanku. Boleh tak? Boleh ke depan Sultan apa tu? Ini Allah Sultan ke? Lagi terror, lagi hebat Allah Sultan ya. Jadi elok khusyuk. Anggota terkhusyuk dengan bergaru. Ini bergaru-garu, tuan-tuan dan puan-puan, bergaru ni kalau gatal setempat, kita garu, dia ada tempat lain garu lagi. Jadi kerjanya garu je. Lagi perkataannya biar dah tenang aja kita bercakap dengan Allah Taala ya. Fatihah tu biar betul-betul, baca betul-betul, tenang aja ya. Jangan laju-laju. Macam depan raja lah, boleh ke tak laju-laju depan raja? Boleh kan? Ampun tuanku beribu-ribu ampun, Quran sembah Fatihah, Quran pun Fatih ni datang dari kampung tu, minta tanah, boleh kan? Boleh apa tu? Tampor dia raja ya. Kalau saya raja pun saya nampak. Ini kalau Allah Taala raja kan? Raja daripada segala raja ya. Kena bercakap beradab dengan Allah. Alright. Sekali peristiwa ini cerita. Pernah tiang Masjid Jami' di bawah di Basrah. Di Basrah. Basrah ni mana? Di mana Basrah? Di Iraq. Satu bandar di Iraq namanya Basrah. Ada pernah nama Hasan Basri, ada? Ulama namanya Hasan Basri, ada asal dari Basrah tu. Di Basrah tu ya. Contoh, menyebabkan orang di sekitar masjid itu riuh rendah. Secara kebetulan pula di dalam masjid ketika itu ada seorang dari para salafus saleh sedang asyik bersemayam. Lantaran teramat fana. Apa fana? Apa fana? Binasa. Yang lain semua binasa, yang ada hanya Allah Taala saja. Ya, dunia ini binasa. Hiburan binasa, lagu-lagu binasa, harta benda binasa, apa saja dalam dunia ini binasa.
Yang ada yang wujud hanya Allah Taala saja ya. Dalam hatinya Allah dia, yang lain tak ada. Itu fana. Lantaran fana, teramat fana di dalam sembahyangnya, ia tidak merasakan apa-apa pun seperti mana yang dirasakan oleh orang-orang yang di sekitarnya tadi. Orang keliling heboh, dia apa tak rasa. Dia tak sedar, dia tengah sembahyang ya. Bukan tak sedar sembahyang, dia tak sedar keadaan di luar sana kerana dia asyik sembahyang tu. Jangan sembahyang sampai tak sedar, sedar. Tapi sedar bahawa dia bercakap-cakap dengan Allah. Dia beribadat di hadapan Allah Taala. Allah dia sedar. Dia nampak Allah tu dengan mata hatinya. Ini payah sikit. Tapi kalau tak nampak, sekurang-kurangnya dia sedar bahawa Allah nampak dia. Ya? Itu namanya apa? Apa namanya gelarnya tuan-tuan dan puan? Ihsan. Ihsan. Ya? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat dia. Okey apa? Fa illam takun tarah fa innahu yara. Sekiranya kamu tak boleh nampak dia, ketahuilah bahawa dia tetap akan nampak kamu. Kalau kita sedar Allah tu nampak aja, berani kena ngelisah sini, gegaru sana, bergaru sini. Allah nampak aja. Ya. Ada di antara para salaf itu yang berkata kepada anak isterinya, seandainya aku masuk sembahyang, aku masuk bersembahyang, ketika itu lakukanlah apa yang kamu suka. Nak buat ketika aku sembahyang. Aku takkan kacau kamu kerana aku tengah sembahyang. Buat aku buat. Yakni kalau mahu mengangkat suara kah, nak jerit ke, nak nyanyi ke, buat ketika aku sembahyang. Kerana aku tak dengar. Kalau mahu mengangkat suara kah, atau mahu bergurau senda kah, sebab ketika itu aku tidak akan mendengar apa-apa lagi. Kerana tumpuannya 100% kepada Allah Ta'ala. 100% kepada Allah Ta'ala. Bila 100% kepada Allah Ta'ala, yang lain itu tak ada apa dah. Tak terasa lagi bagi dia. Nothing else matters. The only thing that is in his mind is Allah. Ya? Apa saja dalam fikiran dia, dalam ingatan dia, hanya Allah Ta'ala saja. Yang lain tak ada. Itu salafus salih. Cerita je lah. Saya ni cerita je, macam je. Saya bukan apa itu. Saya belum lagi khusyuk. Tapi mudah-mudahan khusyuk lah. Minta tuan. Kita kadang-kadang udah nak main zuhur tu 4 ke 3 rakaat. Udah jadi berapa? Tambah lagi 1. Jadi 5. Udah 5 tu 4 ke 3, 4 ke 3, 4 ke 3 lagi tu. Udah 5 tu 4 ke 3. Tambah lagi 1 jadi 6. Itu main sunat. Betul kalau main sunat tu seorang-seorang. Ya, kalau wajib berjemaah ya. Selalu apa itulah. Bila sunat tu udah suri ya. Karena tumpuan kita tak 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata salafus salih ni tadi, kalau kamu nak bising ke, nak riuh ke, nak nyanyi ke, nak angkat suara ke, tunggu bila aku sembahyang. Kerana bila aku sembahyang, kamu tak dengar. Aku tak dengar. Bukan kamu tak dengar, aku tak dengar ya. Sebab ketika itu aku tidak akan mendengar apa-apa lagi. Mungkin kiranya mereka memukul kompang. Tahu kompang? Kobannya. Ya la ilaha illallah ya. Tahu nama kobannya ni? Kobannya sangat perak itu bunyi ya. Ya. Muka kobannya tak payah ikut tajwid tak apa ya. Selawat tak payah tajwid tak apa. Tapi Quran kena ikut tajwid sebenarnya. Selawat tak apa. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjang tak apa. Itu cerita lain ya. Tapi Quran kena sebut betul-betul. Baca Fatihah betul-betul. Lagi apa? Takbiratul ihram betul-betul. Lagi? Tahiyat akhir baca betul-betul. Lagi? Selawat Nabi kena betul-betul. Lagi? Yang kelima? Rukun qauli ada 5 kan? Yang kelima apa? Salam betul-betul. Setengah-setengah tu salam betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi. Betul kan? Dia patut Assalamualaikum warahmatullahi ya. Assalamualaikum itu paling komanya. Mesti betul-betul. Jangan Assalamualaikum. Tak betul. Dan sebagainya. Itu rukun qauli je. Itu qabannya tak apa? Marhaban tak apa? Marhaban boleh tak? Lari dari tajwid? Boleh kan? Ada pernah nama marhaban tak?
marhaban. Panjang nomarnya. Padahal min ra dan tamar tu panjang ke pendek? Panjang ke pendek? Pendek aja, tapi Allah Arab untuk marhaban. Ya ha, ada ya ha no sebenarnya ya nur. Ini mana datang ha tu? Ya ha no. No betul. No tidak. Ini nur. Nur tu apa? Cahaya. Tapi tak apa, tak berdosa ya. Alright. Tapi Quran kena baca betul-betul. Di antara yang salah baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ada tak apa itu? Kadang-kadang tu imam baru dia baca begitu. Bukan tengah sembahyang, tengah wirid. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ada. Udah hilang satu huruf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dah hilang satu huruf juga. Patutnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mi tu jangan hilang. Kalau nak sambung. Kalau tak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tarik nafas dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang ustaz-ustaz pun ada begitu. Bukan ustaz Azhan ya, ustaz lain Ada begitu. Ya, tak ikut pernafasan dalam baca Quran. Gitulah sebagainya. Waqina azaban nar. Ada begitu. Waqina azaban nar. Nun tu tak ada dengung. Patutnya waqina azaban nar. Tarik nafas. Waqina azaban nar. Waqina azaban nar. Ada dengung ya. Quran kena baca betul-betul. Kena ikut tajwidnya. Karena ini perintah Allah. Apa kata Allah? Warattilil Quran. Apa ujungnya? Tartila. Bacalah kamu Al-Quran dengan tartil. Alright. Ada di antara para salaf itu yang berkata kepada anak isterinya, seandainya aku masuk bersembahyang, ketika itu lakukanlah apa yang kamu suka. Yani kalau mahu mengangkat suarakah atau mahu bergurau sendakah, sebab ketika itu aku tidak akan mendengar apa-apa lagi. Mungkin kiranya mereka memukul kompang, macam kompang gitu ya. Kau mana? Cakap Melayu, cakap kompang, cakap kamu gajahnya kau mana? Cakap seluruh Malaysia kata kompang. Atau bergendang. Nescaya ia tidak akan mendengarnya. Salafus salih tak dengar kerana terlalu khusyuk dalam sembahyang mereka. Satu peristiwa, ini satu peristiwa lagi berlaku ya. Satu peristiwa lagi. Apabila rumah Sayyidina Ali Ibnul Husain radhiyallahu anhu, Ali, rumah Sayyidina Ali Ibnul Husain, anak kepada Husain. Ali ini bukan apa ni? Ali ini anak kepada Husain, cucu kepada Ali dia. Dia cucu pun nama Ali juga. Macam saya, tok saya nama Ibrahim, saya pun nama Ibrahim juga. Tapi tok saya tu namanya Ibrahim Pekak. Gelar ni pekak, kerana dia pekak berpenuh-penuh. Cucunya pekak dah ni. So nak cakap dengan cucu ni kena cakap kuat sikit, baru dengar. Tapi kalau ada orang mengumpat saya, berbisik pun saya dengar. Alright. Ini Sayyidina Ali Ibn Husain radhiyallahu anhu. Terbakar rumahnya. Ini yang saya cerita tadi ni. Ali. Gelarannya Zainul Abidin. Gelarannya, namanya Ali. Cucu kepada Sayyidina Ali, cicit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau sedang fana dalam sujudnya, tengah sujud. Orang ramai berjerit-jeritan memanggilnya, wahai cucu Rasulullah, wahai cucu Rasulullah, api, api. Sayyidina Ali Ibn Husain radhiyallahu anhu masih terus bersujud juga, macam tak sedar ya. Setelah mengangkat kepalanya, dia tadi sujud tidak mengangkat kepalanya. Setelah selesai sembahyang, beliau diberitahu tentang peristiwa yang berlaku. Maka jawabnya, saya sedang dimasghulkan. Apa itu dimasghulkan? Saya sedang disibukkan, dimasghulkan oleh api hari akhirat pada ketika itu. Dia tengah membayangkan tentang neraka, tengah dahsyat nuar apinya. Tahu api neraka dahsyat ke tak? Siapa berani noho api neraka? Angkat tangan. Siapa lalu nahan api neraka? Api neraka itu selemah-lemahnya adalah 70 kali ganda. Lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Dengar kenyataan yang betul-betul.
selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Apa dalilnya? Peristiwa Nabi Adam. Bila Adam dihantar ke dunia, Allah perintahkan malaikat supaya membawa sedikit api neraka bagi pada Adam. Untuk apa? Untuk meneruskan kehidupan. Kerana api ini penting ya. Nak memanaskan badan nak ada api, nak memasak makanan kena ada api ya, dan sebagainya. Penting api tu. Jadi diperintahkan malaikat tu suruh bawa sedikit api dari neraka bagi pada Adam supaya dia boleh meneruskan kehidupan. Jadi malaikat pun pergilah minta izin dengan penunggu neraka. Siapa penunggu neraka? Malaikat penunggu neraka siapa namanya? Malik. Malik. Bawa aku sikit api neraka tu. Kata Malik, mau apa kamu? Aku diperintahkan Tuhan untuk memberi kepada Adam supaya dia boleh meneruskan kehidupan. Aku suruh perintahkan suruh ambil api neraka itu sikit bagi pada Adam. Ambil lah kata Malik. Udah Allah nyuruh. Aku punya neraka, Allah yang punya. Ambil lah kata Malik. Lepas tu ditanya mereka, besar mana nak aku ambil wahai Malik? Entah mana aku tahu kata Malik. Ambil lah mana-mana yang besar mana kamu dah. Tak apalah Malik. Kamu bagi aku sebesar buah komen. Tahu buah komen? Ya Allah, komen tahu? Kurma, tamar. Buah komen. Ya orang kaum gajah ni cakap tahu. Nak belajar cakap orang kaum gajah kan itu guru orang kaum gajah. Besar buah komen jadilah. Apa jawab Malik? Kalau kamu bawa, ini cerita kitab ni tuan-tuan tahu. Kalau kamu bawa besar buah komen, kamu letak di masyrik, nescaya akan terbakar sampai ke maghrib. Masyrik tu mana? Timur. Kamu letak di timur akan terbakar sampai ke barat. Iya ke Malik? Kata Malik. Aku punya Malik tu orang pun gajah tu. Kata. Kata. Tak apa lah Malik. Oh tak ada, tak pandai aku bawa besar tu. Bagi aku besar bijinya jadilah. Kecil ke besar lagi daripada komen bijinya? Biji komen besar ke kecil sikit daripada komen sebenarnya? Kecil sikit. Jawab Malik, kalau besar itu kamu bawa, besar biji komen tu, nescaya kering segala cecair yang ada di dunia ni. Habis kering. Lautan kering, laut kering, sungai kering, tasik kering, parit kering, dan kering seluruh darah-darah di badan manusia. Habis kering belaka. Ada? Apa jadi? Apa jadi kepada manusia ketika itu? Udah kering lalu darah? Apa jadinya? Ya Allah, kalau darah udah kering, apa jadi? Apa jadi? Padamlah. Cakap kasurnya apa? Tumpur. Tahu tumpur? Tumpur semua manusia. Iya ke Malik? Kata Malik. Hati besar mana nak aku bawa ni? Kata. Entah mana aku tahu. Kamu tanya Tuhan balik. Dia pun pergi tanya Tuhan balik. Allah perintahkan dia supaya membawa sebesar debu. Debu besar mana? Besar mana? Ada besar penembok ni? Ada besar bidari? Besar mana? Besar habuk. Itu debu. Dia pun ambil bunga api neraka yang besar debu tu. Kemudian dibasuh dalam sungai neraka. 70 kali basuh. Dibasuh dalam sungai neraka sebanyak berapa kali? 70 kali basuh. Comp berapa kali? Supaya kekuatannya kurang berapa kali? 70 kali ya. Dibasuh. Lepas tu baru dia bawa ke dunia. Masa itu Nabi Adam sedang berdoa kepada Allah SWT. Minta ampun dengan Allah SWT. Kenapa Nabi Adam minta ampun? Kerana dia telah melakukan kesilapan masa di syurga dulu. Apa salahnya? Makan buah yang dilarang. Allah ada perintah dia, jangan kamu hampir dengan pokok ini. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan kamu berdua itu hampir dengan pokok ini. Nanti kalau kamu hampir juga, kedua-dua kamu akan menjadi orang-orang yang zalim. Tapi mereka bukan saja hampir, makan buah juga. Bila makan buah, keluarlah mereka dari dunia. Pendeknya nak ringkas-ringkas je. Dikeluarkan mereka dari dunia. Nabi Adam
Diletakkan di mana? Diletakkan di Pulau Serendip. Ikut kitab ni ya. Bukan di hadis pun tak ada, ikut kitab. Kata ulama, diletakkan di Pulau Serendip. Tahu Pulau Serendip? Ya Allah, tak tahu punya. Serendip tahu? Alright. Tak tahu Serendip? Ceylon. Tahu Ceylon? Tak tahu Ceylon? Sekarang ni namanya apa? Sri Lanka. Itu Nabi Adam. Sedangkan opah kita siapa? Siti Hawa. Dia letak di mana? Diletakkan di Padang Arafah. Ya. Jadi menjerit dua-duanya manggil masing-masing. Hawa kata Nabi Adam. Abang Adam kata dia opah kita ya. Begitulah bertahun-tahun sudahnya bertemu mereka di Padang Arafah. Cari di Padang Arafah. Padang Arafah tu luas tau. Sudahnya bertemu di Padang Arafah. Bila bertemunya? Bila bertemunya pada 10 hari bulan Muharram. 10 hari Muharram tu hari apa? Hari apa panggilannya? Asyura. Itu ketemunya opah dengan tok kita kan. Bila bertemu barulah dia bersama mereka itu barulah lahir anak-anaknya ya. Jadi ketika itulah dia tengah berdoa minta ampun dengan Allah Taala. Padahal dia bukan berdosa pun, dia melakukan kesalahan, dia bukan berdosa. Allah pelihara dia dari dosa, tapi dia minta ampun juga. Dia taubat juga. Apa doanya? Ini semua hafal ni. Apa doanya? Rabbana lagi, zalamna lagi, anfusana lagi, wa illam taghfir lana, sambung, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa dia kan. Berkata-kata tahu doa tu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, kami Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, bahwa kami berdua ni adalah menzalim diri kami sendiri. Anfusana itu diri kami sendiri. Ya. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, sekiranya kamu tidak ampunkan dosa-dosa kami dan tidak beri rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, jadilah kami dari golongan orang-orang yang rugi. Tengah doa itulah datang malaikat itu, nyerahkan api kepada Nabi Adam. Nabi Adam pun bangkit, terima api itu, tak ada tangan apa ni. Ambil api itu, diletak di malaikat itu, api itu atas tangan Adam, tak tahan dia, terus terjatuh api itu. Terjatuh api. Ini cerita kitab ni tau, bukan longgok tau. Jatuh api tu, jatuh atas batu, berasap batu tu. Kemudian golek-golek atas kayu, berasap kayu tu. Datang malaikat ambil balik api yang jatuh atas kayu dan batu tadi, bawa balik ke neraka. Api yang ada di dunia ini adalah hasil daripada asap yang terbit daripada batu dan kayu. Hasil daripada jatuhan api tadi. Bila berasap tu, itu dah api yang ada dalam dunia ni. Kuat kita kuat api tu. Kuat kita kuat api tu. Yang jadi elektrik tu api tu tu. Yang jadi laser api tu tu. Yang jadi api api di rumah kita tu, api gas tu. Itu tu. Kuat kita kuat. Nak tahu kuat tak kuat? Cucuk tangan. Laser tu besi pun cair. Tapi bunga api neraka tadi adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada laser yang ada dalam dunia ni tau. Itu hebat api neraka tu. Tak ada siapa lalu nahornya. Jangan main-main dengan neraka. Jangan ada orang kata lantaklah kata ada aku siapa yang masuk neraka. Belum dapat lagi, kalau dapat neraka esok baru jerit pekik. Sudah masuk neraka esok jerit pekik tau. Rabbana apa? Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami sudah lihat api neraka dahsyatnya. Menggulung-gulung, menggunung-gunung. Wa sami'na, apa kata wa sami'na? Kami sudah dengar. Jerit pekik, aduh, ayoyo. Tu orang mana dah? Ayoyo tak ke mana? Ayah orang mana tu? Ya. Onjai, orang mana tu ke? Onjai ini ketolok nanggung orang mana tu? Tak tahu, tak tidak lah ya. Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia. Na'mal solehan, kami ini nak beramal dengan amal soleh. Inna muqinun, sekarang ni baru kami yakin. Itu api ya. Jadi ini kesibukan Ali tadi, cicit kepada Rasulullah tadi, kerana dia sibuk dengan
api neraka ya. Terlalu sibuk dengan api neraka ya. Saya sedang dimasrulkan oleh api hari akhirat pada ketika itu. Itu khusyuknya dah. Khusyuk ke tak tu? Ali tadi khusyuk ke tak? Khusyuk kita. Dengar neraka gelak ketawa. Kak ya. Seronok dengar neraka ya. Ya. Belum nampak neraka baru yakin, baru sedar. La tarawunnal jahim. Kamu akan diperlihatkan kepada neraka jahim. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kamu akan apa? Melihatnya dengan penuh keyakinan. Sudah nampak baru yakin betul ya. Itu neraka ya. Jadi sebab itu Ali ni tadi sibuk dia tengok api neraka sampai tak sedar rumahnya terbakar. Itu satu riwayat, satu contoh ya. Setengah mereka pernah diketemukan pertanyaan. Ada mereka tu diketemukan dengan pertanyaan. Apa pertanyaannya? Ya dikemukakan pertanyaan. Ketemu ya. Setengah mereka pernah dikemukakan pertanyaan. Apa tu ya? Bertemu kemuka ya. Apakah anda pernah diburu oleh was-was? Kehidupan dunia. Tengah semayang nampak dunia, tengah semayang nampak gelang, tengah semayang nampak cincin, tengah semayang nampak rantai panjang, tengah semayang nampak tudung bawah. Ke sana aja mata ni, ke sana pula. Tengah semayang nampak apa? Mentoka. Tengah semayang nampak motor, tengah semayang nampak motor besar. Bukan ya? Jadi ada tak kehidupan dunia. Was-was dengan kehidupan dunia. Ketika dalam sembahyang ada ke tak ada? Saya ada, tuan-tuan dan puan-puan tak tahu. Tak ada apa ya? Ya. Ini depan saya ni semua orang soleh-soleh dan solehah belakang ya. Alright. Saya selalu je kena was-was dunia ni ya. Itu yang saya kata tadi. Kadang dah 3 rakaat tu, 3 ke 4. Jadi apa? Jadi 5. Asal sembahyang sunat je kalau 4 rakaat tu sujud sawi panjang ya. Bila sembahyang sunat 4 rakaat? Bila sembahyang sunat 4 rakaat? Sebelum zuhur dan selepas zuhur ya, qabliyah dan ba'diyah zuhur. 4 rakaat ni tuan-tuan dan puan. Sama ada di rumah atau di surau. Sebab itu kalau jadi tok bilal jangan jadi tok bilal apa? Jangan jadi tok bilal kerongge. Tahu kerongge? Dah saya sebut anak tu. Kerengga, ya Allah, dia minum orang pekan benar kan? Jangan jadi tok bilal kerongge. Udahlah dia orang sembahyang 4 rakaat, dia 2 rakaat je laju-laju tu. Tu tak ada noleh kanan tu kawan. Allahu Akbar. Itu tok bila apa gelarnya? Kerongge. Tok bila kerongge ya. Sini tak ada lah, Kota Raja ni tak ada ya, tempat lain. Saya pun tak pernah sembahyang ni pun. Alright. Dia. Apabila ditanya, pernah ditanya kan? Ketika ada was-was dunia ya. Mana kedainya? Pernah diburu oleh was-was kehidupan dunia ketika di dalam sembahyang sebagaimana kami juga. Ada tak kamu kena tu? Jawabnya kiranya tubuhku ya ditusuk-tusuk oleh tombak lebih aku sukai dari yang demikian. Kalau kamu tikam aku dengan tombak pun dengan lembing ya, ditusuk-tusuk dengan lembing, aku lebih suka ditusuk apa itu daripada diganggu oleh was-was dunia. Lebih aku suka yang itu lagi daripada gangguan was-was dunia. Kerana aku tak tahan dimasuk dalam neraka wal tadi ya. Tak tahan aku. Kata jawab salafus soleh tu. Kita berani cakap apa tu? Ini Tuan Guru ni berani cakap apa tu? Mana berani mayang macam-macam lebih teruk daripada orang biasa lagi ya. Jadi tapi jangan putus asa dengan Allah Taala. Berusaha jugalah supaya sembahyang kita nak khusyuk. Ya. Jangan bergaru-garu, jangan apa? Jangan apa keluar ni? Ngelewa-ngelewa. Jangan ngangguk-ngangguk. Kadang-kadang dalam takbiratul ihram udah batal sembahyang. Ya. Allahu Akbar betul. Berapa gerak tu? 1 2 3. Siapa nyuruh ngangguk kepala? Ada orang apa tu? Sini tak ada lah ya. Ketika berdiri betul tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya. Batal ke tak? Batal. Ada yang ambil tu. Alright ya.
Mana ke dia nya? Dia hilang. Salafus salih tadi ya. Jadi aku lebih suka ditusuk dengan tombak-tombak. Daripada apa pada dalam semayang tu, daripada teringatkan dunia dalam ketika semayang. Kiranya tubuh aku ditusuk-tusuk oleh tombak lebih aku sukai daripada yang demikian. Yang lain pula disoal, pernahkah engkau berkata dengan dirimu? Pernahkah kamu berkata dengan dirimu di dalam semayang? Jawabnya, kamu ada bercakap dengan diri kamu dalam semayang? Adakah sesuatu yang lain lebih utama kepadaku dan semayang dari semayang? Pernah ada tanya dia kata, ada lebih utama daripada semayang? Adakah kenduri lebih utama daripada semayang? Adakah hiburan lebih utama daripada semayang? Adakah cerita dalam TV itu lebih utama daripada semayang? Sudah masuk waktu, tengah sedap tengok TV, tengah sedap tengok musang janggut, tengah sedap tengok pendekar bujang lapuk, cubaan kakak. Waktu dah masuk. Ada tak? Tak jawab lah kalau tanya betul. Ada tak perkara yang lebih disukai daripada semayang? Sehingga aku boleh berkata apa? Jatuh kan? Orang jatuh, barang jatuh sangat apa lah? Tong jatuh. Terkejut saya. Adakah sesuatu yang lain lebih utama kepadaku dari semayang, sehingga aku boleh berkata-kata dengan diriku ketika mengerjakannya? Ditanya apa tu? Adakah sesuatu yang lain itu lebih utama daripada semayang, sehingga aku boleh bercakap dengan diri aku ketika semayang tadi? Ketika Ar-Rabi' bin Husam, Ar-Rabi' bin Haisam, Rabi' bin Haisam. Inilah dia orang yang menjadi sahabat kepada Abdul Rahman bin Auf. Namanya Rabi' bin Haisam. Ketika hijrah, dia sahabat kepada Abdul Rahman bin Auf. Masa itu Abdul Rahman bin Auf datang ke Madinah, meninggalkan segala harta bendanya. Jadi diperintahkan Rabi' itu menjadi saudara kepada Abdul Rahman bin Auf. Saudara angkat. Itu berlakunya apa? Ukhuwah yang sangat hebat begitu ya. Jadi Rabi' bin Hasan ni menjadi saudara angkat kepada Abdul Rahman bin Auf. Dia pun berkhabar kepada Rahman bin Auf, wahai saudara Abdul Rahman, katanya, aku jadi saudara angkat kamu. Aku kena jaga kebajikan kamu. Aku tahu kamu datang ke Madinah ni sebatang kara. Harta kamu tinggal, anak isteri kamu tinggal, kamu sedang kesorangan. Oleh yang demikian, wahai saudaraku Abdul Rahman, aku ni ada 2 orang isteri. Aku ada 2 orang isteri. Kamu pilih yang mana kamu nak. Pilih antara 2 tu. Yang mana kamu nak. Supaya nescaya aku boleh ceraikan dia dan kamu boleh berkahwin dengan dia. Tapi Abdul Rahman bin Auf menolak. Terima kasih di atas tawaran saudara. Oleh yang Quran itu, kalau betul-betul saudara nak membantu saya, berikan saya sedikit modal, tunjukkan saya di mana pasar Madinah. Dia membagi sedikit modal dan ditunjukkan pasar Madinah. Di situlah mulanya Abdul Rahman bin Auf berniaga. Akhirnya lingkup perniagaan Yahudi kerana kehebatan Abdul Rahman bin Auf dari segi perniagaan. Tapi soalannya, adakah tuan-tuan berani ngikut Sa'ad bin Rabi' ni? Ar-Rabi' itu. Berani ke? Namanya Sa'ad bin Rabi' ya. Ketika Ar-Rabi' bin Husam, tapi anaknya Sa'ad, bukan Rabi' ni, anak-anak namanya Sa'ad bin Rabi' ya. Adakah? Kalau iya pun, apa nak dibagikan? Ada seorang ni. Kalau saya seorang je. Kalau bagi seorang ni boleh. Tinggal apa tu lalu. Takkan bagi orang lain. Kalau ada 2 pun bukan kopi tu. Tak ada macam Sa'id bin Rabi'. Kalau ada 2 macam mana? Saudara ambil lah isteri saya yang tua tu. Yang muda tu aku punya. Ini Sa'id bin Rabi'. Minta maaf. Salah orang tadi. Namanya Rabi'. Sa'id bin Rabi'. Jadi ditanya apa? Ketika Ar-Rabi' bin Husam di tengah-tengah sembahyangnya, tiba-tiba datang seorang pencuri, lalu mencuri barangnya, mencuri kudanya. Orang ramai menyumpah-nyumpah terhadap dia, terhadap pencuri itu. Orang ramai marah dengan pencuri ini.
Tetapi berkata Ar-Rabi', saya nampak dia bila membuka tali ikatan kuda tu. Bila nak buka tali kuda tu, aku nampak dah tu. Orang ramai berkata, mengapa engkau tidak mengejar dia dan merampas kuda itu kembali semula? Jawab Ar-Rabi', semayang aku utamakan dari seekor kuda. Padahal jika mahu, ia boleh membatalkan semayangnya dan mengejar pencuri itu. Ini hebatnya. Hebatnya sahabat soleh tu. Dia nampak pencuri itu membuka tali kuda tu. Boleh tak kejarnya? Boleh. Tapi dia penting mendahulukan semayang daripada hartanya. Dunia itu tak ada bagi dia. Itulah hebatnya. Agaknya kalau kita lalu apa itu? Lalu kan? Tengah semayang ada beg tangan depan kita semayang. Datang nampak orang ngambil beg tangan tu lah. Macam? Apa berlaku pada tuan punya beg tangan tu? Apa dia buatnya? Dia kejarnya ya. Dia kata, apa aku? Batal semayang tu ya. Tapi ini dah biar ni. Ya. Itu di antara contoh-contoh mereka yang khusyuk dalam semayang mereka ya. Baca satu penggal lagi. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersemayang di kebunnya. Dia semayang di kebun. Kebetulan pula pada ketika itu ada beberapa ekor burung sedang berterbangan dari suatu pokok ke pokok, satu pohon ke pohon yang lain. Maka terpesonalah pandangannya. Dia terpesona, heran, kagum kepada beberapa ekor burung itu. Sehingga terlupa ia sedang semayang. Dia terlupa bahawa dia sedang semayang. Kerana itu dia menyesali dirinya. Lalu melepaskan kebunnya itu untuk fi sabilillah. Ini kebun ialah yang menghalang aku daripada khusyuk dalam semayang. Kerana aku nampak burung-burung di kebun tu. Terpesona dengan kehebatan, kecantikan burung-burung tu. Sebab di kebun adalah. Lalu diinfakkannya kebun itu di jalan Allah Ta'ala. Kenapa? Kebun itu mengganggu dia daripada khusyuk dalam semayang. Lalu melepaskan kebun itu untuk fi sabilillah. Hanya kerana kebun itu melalaikannya dari satu semayang saja. Satu semayang tu. Pada pendapatku semua itu berlalu disebabkan para salafus soleh itu mendahului benar-benar, mengetahui benar-benar betapa menjaga darjat semayang serta penting kedudukannya di sisi agama. Apa pentingnya semayang tu? Sebab itu semayang tu tiang agama, penting benar ya. Dia lebih mustahak daripada yang lain. Pada suatu riwayat, sampai panjang mana tu? Udah tu ya. Udah 1 jam 3 minit. 1 jam 3 minit 7 saat. Okey, sekian dulu ya untuk kali ini. Ada bangkangan? Tak ada. Ada soalan? Ya, sila. Ya, tak perasan. Dari hukum fiqh hukumnya boleh. Walaupun mengganggu kekhusyukan boleh. Tapi jangan tepuk dulu. Nak tepuk kawan, takbir dulu. Ya. Berdiri di sebelah dia, takbir dulu. Allahu Akbar, itu baru pegang ya. Jangan ganggu dengan semayang, kita tak semayang. Biar sama-sama semayang tak apa. Itu tidak menghilangkan khusyukan ya. Boleh tu. Takbir dulu. Lebih-lebih lagi kalau dia datang apa? Dia dengar orang tu tengah semayang ya. Dia pun berdiri di sebelah dia, takbir dulu. Allahu Akbar, baru apa? Baru tepuk.
Nak tepuk boleh, tarik baju boleh tapi yang kuat-kuat biar dia sedar aja. Biasanya sedar tu. Kalau mereka aku tak pasal kot. Mereka tu pula salafus salih tu tak pernah lambat-lambat semayang. Tak pernah pula dia masbuk dengan semayang Dia sentiasa semayang ikut waktu. Cukup waktu dia semayang. Jadi dia tidak berlaku di kalangan salafus salih. Ini berlaku di kalangan kita saja. Tapi ulama-ulama menentukan boleh kita boleh kita ganggu orang tengah semayang dengan cara kita pun semayang sama. Takbir dulu. Lepas itu begitu juga kalau kita semayang, kita lambat datang, depan tu dah penuh saf. Dah penuh saf. Apa buat? Apa buat tuan-tuan? Perempuan, dah penuh saf. Semayang seorang-seorang di belakang boleh kan? Boleh, tapi tak dapat pahala jemaah. Tak dapat pahala saf. Jadi kena pergi ke depan dulu. Pergi belah kanan dulu. Belah kanan dulu, takbir depan dia. Biar dia dengar. Allahu Akbar. Itu tarik bajunya. Jadi orang yang kita tarik apa buat? Apa buat? Go stand ke belakang. Tapi jaga gerak tu. Jangan 3 gerak betul-betul. 1, 2 berhenti. 1, 2 berhenti. 1, 2 berhenti. Betul baru betulkan sah di belakang. Itu ada. Sudah samat kita macam mana ni? Hidayatul Salikin dah sama dah. Itu caranya. Kalau dia nehen aja, tak apa letaklah dia nehen aja. Ada yang nehen tau. Saya pernah berlaku tu. Saya tarik bajunya tengah tu dia nehen aja. Saya pun belakang seorang. Lepas hadir dia salam, mana saya masbuk Lepas hadir salam, dia pun dijegil dia motor. Dia pergi saya Saya tengah semayang. Lantak kamu kata hati saya Jadi hukumnya memang mengganggu khusyuk, tetapi diharuskan diharuskan. Okey, ada bangkangan. Ya, sila. Ya. Harus. Hukum cerai itu sesuatu yang dibenarkan Allah tapi dibenci. Tak, belum lagi. Nescaya akan kuceraikan. Tak ada lagi cerai. Dia cerai, kita kabur pada dia. Akan kuceraikan dia dan kamu boleh kahwin dengan dia. Itu belum lagi. Belum cerai lagi Bila dah sampai mesej kepada dia baru cerai. Ini dah. Tak masuk lagi Setakat niat belum lagi. Nak dilafazkan. Baru dikira talak dikira jatuh talak. Lagi? Habis. Di sana dia nanya. Sana tak ada. Mananya? Sana pandai-pandai belakang. Okey, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ampun maaf, salah silap, salah penerangan. Dan nama tadi itu salah, saya minta maaf jadi Robek itu disetengahkan Robek itu ingat saya itu bukannya. Itu ada seorang lagi namanya Sa'ad bin Robek. Itu sahabat. Sa'ad bin Robek itu bukan salafus saleh, itu sahabat. Dia mungkin tabi'in Sa'ad bin Robek itu sahabat. Ini Robek yang dalam ini mungkin dia tabi'in atau itu tabi'in sahabat itu lagi sekian. Sekali lagi ampun maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi